Mat Kilau. Oh, Mat Kilau lain pula. Best gila syok cerita tu. Ada bincang kat pejabat. Esok tu dah bertanjak dalam pejabat kan. Macam tu. Saya ada pengaruh cerita tu yang saya pakai tanjak ceramah kat Kedah pun ni. Wah, syat tu. Tak adalah baguslah kan. Adalah benda baik tapi berbincang pada waktu yang tak kena. So akhirnya dia banyak berbual. Lepas tu dah habis berbual bincang pasal episod drama tu. Weh, nak minum kat mana? Pergi minum. Kan? Dan jangan risau, kita akan tengok dia halakah yang sama setiap hari. Dia tak pecah grup. Kebanyakan grup tu dia konsisten. Kalau dia ada masalah sikit mula dia bawa diri, dia join grup lain pula. Macam itulah. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kita. Macam tu. Macam tu. Dan dia akan tentukan kat mana nak minum hari tu. Nak minum kat mana ni? Ikut aje lah. Al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara Bahagia Dr. Ahmad Zawawi bin Zakaria, pengarah bahagian prestasi sukan, Wan Zuraifah binti Abdul Rahim, pengarah bahagian pengurusan, seterusnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama dalam suasana yang sangat tenang, damai, sejuk, kan? Yang mana saya bergembira melihat kerana kita masih lagi mempertahankan prinsip kita dalam mendengar ceramah, iaitu mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Ini adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan, kan? Dan walaupun pun yang saya sebut, dia tidak akan beranjak daripada situ. Itu adalah prinsip, ya. Kata dah lama nak tengok Samsul Debat, kan? Yang kau duduk belakang apa hal, kan? Duduklah depan, barulah puas tengok, kan? Tak ada duduk belakang. Yalah, tapi itu pilihan masing-masing lah, kan? Pilihan masing-masing. Dan hari ini kita membicarakan tentang keberkatan dalam mencari rezeki sebagai penjawat awam. Pertama-tamanya sebelum cerita tajuk ni, kan, apa maksud berkat sebenarnya? Apa maksud berkat? Dalam bahasa Arab ni barakah. Ada orang kata barakah ni pondok Ustaz Kazim, kan? Pondok Ustaz Kazim, betul lah tu, tak salah lah tu, kan? Berkat. Ada pula orang Johor kata tu lauk balik kenduri, bukuh balik, itu pun berkat juga, kan? Tapi keberkatan ni dikatakan rezeki yang berkat, kan? Maksud rezeki yang berkat, sedikitnya cukup, banyaknya boleh dibahagi-bahagikan, kan? Sedikitnya, kalau orang yang tak berkat pula, sedikitnya tak cukup, malahan banyaknya tak puas. Tu kalau tak berkat, dia seolah-olah semakin banyak rezeki yang dia dapat, seolah-olah dia banyak meminum air sehingga kan menyamai jumlah air laut, tetapi dia tidak pernah selesai kehausannya. Dan bila kita sebut jenis-jenis keberkatan, pertama keberkatan dalam hidup. Berkat dalam hidup, berkat dalam hidup. Berkat dalam hidup ni adalah hidup seseorang yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang hidupnya lagi lama. Hidup dia taklah panjang sangat, mungkin 50, 60, ngam-ngam lah, tak adalah lebih sampai 70, 80, tapi menyusahkan orang. 40 tahun menyusahkan orang, ya, contohlah. Itu sebabnya kita bila doa kan selalu, ya Allah panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Kan? Lepas tu bila kau dah tua, kenapa aku ni tak mati-mati lagi? Dulu kau minta panjang umur. Betul tak, kan? Macam tu juga, duit banyak tapi kalau tak berkat pun tak guna juga, kan? Itu sebabnya kalau doa lepas sembahyang tu, ya Allah panjangkanlah umur aku jika ada kebaikannya, dan murahkanlah rezeki aku dengan penuh keberkatan. Maknanya duit banyak, berkat tak apa, kan? Contohlah, kan, contoh hidup dia, kan, sampai 70, 80 tahun tapi dia tak buat apa-apa pun, dia rasa hidup dia kosong. Tu kita tak nak.
Tengok sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'az masuk Islam usia 30 tahun. Kan? Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam umur 30 tahun, dia meninggal pada umur 36 tahun. 6 tahun dia hidup, kan, tetapi bila meninggal, aras dia bergoncang dalam rangka menyambut kedatangannya, padahal hidupnya hanya 6 tahun sahaja dalam Islam. Okey. Kedua, keberkatan pada waktu. Ada orang tidur sampai 10 jam, bangun tidur tetap malas. 10 jam tidur. Kawan saya masa belajar di UiTM dulu, ada seorang sebilik dengan saya. Amir nama dia. Tapi bukan Amir sini lah, kan. Dia boleh tidur 2 hari tu. Tak bilik. Memang banyak kelas dia tuang lah. Memang banyak kelas dia tak pergi. Orang biasa bangun tidur tanya, "Weh, pukul berapa dah?" Dia lain. Dia bangun, hari apa dah? Dia lain. Dia tanya hari apa dah. Dia tak tanya pukul berapa dah, dia tanya hari apa dah. Tapi alhamdulillah bila saya tengok Facebook dia baru ni, dia dah bergelar doktor. Bukan sebab dia tidur tu. Bergelar doktor, dia sambung belajar. Lepas dah habis tu dia kerja dekat kolej. Ada satu kolej swasta di Malaysia ni. Dia sambung belajar kan, berubah agaknya. Alhamdulillah dah jadi doktor dah. Alhamdulillah, kan. Kadang-kadang ada orang tidur hanya 4 jam tapi bangun dalam keadaan semangat, hatinya tenang dan tenteram disebabkan keberkatan waktu. Kita bekerja pukul 8 sampai pukul 5. Bukan semua orang kerja. Ada orang bangun masuk pukul 8 tu dah pukul 7.55 dia dah start kerja. Dia tak tengok jam lah. Masuk dia ada benda dia nak buat. Terlalu banyak benda dia nak buat. Dan akhirnya sampai petang tu, dia cek-cek balik pukul 5 tu, dia sempat siapkan 5 fail. Contohnya. Ada seorang tu 7 fail. Ada orang tu masuk pukul 8 tak kerja lagi. Dia membincangkan episod drama malam tadi. Kan? Bisik-bisik gelora. Kan? Bisik-bisik gelora. Weh, dia kata, Ajat dan Arumi dah okey ke belum? Dia kata, Ajat dengan Arumi dah okey ke? Alah, menyampah lah aku, sudah lah, tak tengok bendanya. Oh, dah habis dah. Mana tengok lah. Okey lah. Nak confirm dengan tu je sebenarnya, kan. Saya tak tengok. Saya tahu tajuk dia. Dendam seorang isteri. Suamiku seorang pendosa. Saya tahu tajuk je. Mat Kilau. Mat Kilau lain pula. Best gila syok cerita tu. Dia bincang kat pejabat. Esok tak ada bertanjak datang pejabat, kan. Macam tu. Saya ada pengaruh cerita tu yang saya pakai tanjak ceramah kat Kedah baru ni. Wah, asyik tu. Tak adalah bagus lah, kan. Adalah benda baik tapi berbincang pada waktu yang tak kena. So akhirnya dia banyak berbual. Lepas tu dah habis berbual bincang pasal episod drama tu, weh, nak minum kat mana? Pergi minum, kan. Dan jangan risau, kita akan tengok dia halakah yang sama setiap hari. Dia tak pecah grup. Kebanyakan grup tu dia konsisten. Kalau dia ada masalah sikit mula dia buat diri, dia join grup lain pula. Macam tu lah. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kita. Macam tu. Macam tu. Dan dia akan tentukan kat mana nak minum hari tu. Nak minum kat mana ni? Ikut aje lah. Banyak cerita ikut. Kau tengok aku buat kau gimana. Malam tadi dah fikir dah sebelum tidur, besok nak buat dia orang makan kat mana. Lepas tu bukan fikir kerja. Tapi benda ni berlaku kat banyak tempat kecuali Institut Sukan Negara. Cara gelak tak ada terus, maknanya berlaku jugalah. Lepas tu pukul 10 lebih sampai kat pejabat, kan. Sampai jumpa pula orang kampung dekat lobi bawah tu. Lah, kau kerja sini ke? Kau apa ada pasal anak aku, ada urusan sikit sini. Ya ke? Allah, jom minum jom. Aku lepas minum ngadil engkau. Minum lagi, tarik. Elak minum lagi. Tengah hari tak sempat pukul 1, pukul 12 lebih aku kena jemput anak aku balik sekolah. Laki aku tak rapat hari ni, aku kena jemput 12.30 dah keluar. Sedih. Pukul 2.30 tak balik pejabat. 2.45 macam tu pun sampai. Teruk tau, jam. Orang tanya pun tidak. Lepas tu petang ni nak minum kat mana? Petang tu, jangan kenapa kita nak minum. Kita bungkus je. Keluar akhirnya pukul 3.45 baru sampai pejabat balik, baru buka file. Lepas tu baru buat kerja sikit. Tengok jam. Weh, sekarang ni kerja tak rasa, tiba-tiba dah pukul 4. Ayat kan. Bukan kerja tak rasa tau. Untuk makluman kau memang tak kerja. Tak tahu. Itulah kan, sudah cerita. Kan dalam banyak-banyak perkara kan, pada hari Rabu kan. Hari ni hari Rabu kan?
Apa kan? Ada petang ni yang paling best sekali. Sebab ada ceramah. Maknanya tak payah kerja. Dengan ceramah aja. Kan? Yang dah main sepuh-sepuh yang makin lama makin redup, nampak tak? Lampu kan terang sangat tak tu, nampak? Kan? Tidurlah, tak ada masalah. Saya adalah penceramah dalam Malaysia yang faham kehendak audiens saya. Petang-petang ni dalam pukul 2 lebih ni yang sesuai 2 je. Pertama Hindustan, kedua bantal. Apa nak tidur-tidur lah. Saya tak kecil hati. Saya takkan tegur, tu kenapa tidur? Saya takkan buat macam tu. Terperanjat pula, sabar kak. Saya takkan tegur macam tu. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tidurlah. Dan tak ada masalah. Cuma satu saya minta, tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah kita. Sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama. Berjemaah tidurnya. Okey. Jadi itu keberkatan pada waktu masa kita datang hari ni kan, berapa ramai yang dapat poin, berapa ramai yang betul-betul ambil ilmu tu. Dan begitu juga yang ketiga, keberkatan pada rezeki yang kita bincangkan pada hari ni, iaitu pada income kita. Kan kita rasa cukup walaupun sikit kan. Ada orang gajinya banyak tapi hutang pun banyak yang harus dibayar dan kehidupannya tetap susah. Ada orang macam tu kan. Tapi ada ramai orang berpendapatan sedikit tapi cukup untuk kehidupan keluarga dia, gembira dia kan. Walaupun apa, dia happy, rumah kecil je, comel-comel je rumah dia. Dia tak perlu letak perabot banyak, perlu rumah kecil kan. Dia tak perlu meja marble. Kau tak faham ni bahasa baku, marble. Dia tak perlu meja marble, tikar pun dah memadai kan. Kapet, yang lepas tu alas, makan sesama kan. Lepas tu lampu pun beli yang dekat tu lah, yang dekat pasar raya besar yang tu lah, yang tu lah tu. Yang lampu yang melengkar tu, saya tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Okey, macam tu. Jadi beli lampu kat situ yang simple je, langsir pun simple je, bahagia. Kadang-kadang kita bertikai kan, sampai bila nak duduk rumah macam ni? Apa salah kau? Lepas tu bila kau rumah besar kau bising, banyak nak kemas ini, dulu kau nak rumah besar. Lepas tu kau bising, tak ada maid. Lepas tu ada maid jatuh cinta kat suami kau marah. Kau nak apa sebenarnya cakap? Kan? Iya, contoh kan. Bang, sampai bila kita nak naik motor ni? Naiklah motor, jimat. Lepas tu mesra, peluk. Kan, pelukan yang erat. Kan? Tak nak naik motor, okey? Tudung kedut. Itulah alasan orang perempuan yang sangat menyebabkan lelaki rasa down lah kan. Kau kata nak susah sama naik motor. Kalau takut tudung tu kedut, pakai anak tudung je, pakai helmet. Tudung tu kau pakai hanger sangkut pegang, okey je kan. Hanger tu buat apa? Tak nak tudung kedut. Okey bang, okey ready. Lepas tu terlelap lah, tengok tinggal hanger je. Tudung mana tudung? Tudung. Sudahnya itu kerja pakai helmet. Contoh lah kan. Dan begitu juga hidup dia rasa aman, damai dan bahagia walaupun juga keadaan sekalipun. Tu sebab saya selalu sebut, bahagia ni bukan tengok pada apa yang kita ada, tapi bahagia ni melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Isteri kita mungkin taklah secantik mana, tapi bila kita melayannya dengan sebaik mungkin kan, dia pergi spa, kita layan dia pakai tudung yang paling cantik, dia jadi manusia paling cantik dalam rumah kita. Jangan dia keluar rumah dia tak jadi paling cantik, dalam rumah je jadilah. Kita kena bersyukur benda tu, sikap kita terhadap apa yang kita ada. Macam dulu lah masa kecil-kecil kan tak, kita masa tidur ada orang tu dia tak boleh, dia nak kat bantal busuk dia. Kenapa? Nilai bantal busuk tu bau masam tu kita je sesuai dengan hidung kita tu, menyebabkan kita boleh tidur dengan dia. Dengan bau, dengan Helio campur dengan Renew, kita top up dengan Helio baru kan. Jadi kenapa? Sebab kita, sikap kita terhadap benda tu, kita sayang. Balik kampung pun kena bawa benda tu. Kadang tarik muka, kenapa tak bawa bantal dia tertinggal lah, bawa tarik muka, tak puas hati. Sikap kita. Itu sebabnya hargai kan yang kita ada. Suami, isteri, suami kita walaupun
Walaupun muka dia tak boleh blur, tapi istilah budak sekarang lah kan. Muka dia tak boleh blur, weh, bini dia lawa, dia kata macam kan. Tapi sebenarnya itulah yang paling handsome. Sebab Tuhan jadikan, bila saya kata tak handsome, tak lawa, tak boleh blur, kita tengok balik. Tuhan jadikan mata kita ni istimewa sebab yang lawa kat mata Puan Zuraifah mungkin lawa pada mata Encik Zawawi. Kan? Contohlah. Kan? Iya, betul. Yang lawa dekat mata saya mungkin tak lawa kat mata orang lain. Itu sebab orang perempuan dia dengan suami dia selalu berbeza pandangan. Kan? Sebab cara orang perempuan memandang lain. Itu sebabnya orang lelaki kalau pergi dengan orang perempuan pergi pasar raya boleh mencetuskan konflik berpanjangan. Kalau kau nak beli, kau beli je lah, kau jangan ajak aku, boleh tak? Macam tu ayat dengan orang lelaki kan. Nah, ambil ni duit 500, letak dalam tangan dia. Yang belilah apa yang kau nak beli, jangan babitkan aku, boleh? Macam tu ayat dia kan. Kadang-kadang sampai lelaki macam tu tau. Sebab orang perempuan ni bila dah ada sebelah, dia gemar minta pandangan. Bila kau minta pandangan, kau tak setuju dengan pandangan orang. Masalah kau, apa hal? Lawa tak abang baju ni? Lawa ni? Ini lawa. Tengoklah betul-betul. La ilaha illallah. Kau tanya pandangan aku, bukan pandangan kau. Kenapa pandangan aku mesti sama dengan pandangan kau? Contohlah. Kan, macam tu lah. Lawa tak ni? Yang ni tak lawa. Lawa lah ni. Lawa, salah juga. Itu yang akhirnya pasar raya memutuskan. Dia wujudkan kursi-kursi ajaib dekat luar tu. Jarang kau tengok lelaki beli barang, perempuan duduk kat kursi tu pegang stroller. Ada lelaki yang pegang stroller baby tu. Bila lah mak kau ni nak sudah ni? Oh, baby ni tak boleh menyaut budak tu. Bila lah mak kau nak sudah ni? Allahu Akbar. Orang lelaki dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Orang perempuan satu barang 9 kedai, itu beza. Sebab compare harga. Ya kan, dia banding harga. Ni RM1, RM3. Ni RM1, RM3.5. Ni RM4, RM4. Ni apa? RM4.5. Dah lama buat kerja ni. Ni RM4, RM3. Mana murah tadi, lupa pula, ulang lah balik semula, tu tak tahan. Itu yang tak tahan tu. Itu tak tahan tu. Itu yang orang lelaki tu kadang-kadang. Tapi sebenarnya tu sebab kita kena faham, dia tak semestinya sama. Bila orang couple tu sebab bohong banyak. Bila couple tu kau tak salah percaya. Bila berkapal kan, dia kata you suka kalau apa? You suka makan apa? Suka yang pedas-pedas. Ya Allah, sama lah dengan I. Wal kawan tu sembelit buah sik semua ada. Yang mengaku semua. You suka kalau apa? I suka kalau pink. Kita ditakdirkan bersama ke? I pun suka pink. Sejak bila pula jantan yang suka pink? Contoh kan, dia nak bagi sama. Tak, dia bukan sama. Tapi sebenarnya walaupun dia berbeza, dia berusaha untuk saling lengkap melengkapi. Itu yang paling penting sebenarnya. Kan? Ini tak nak sama, tak. Bila dah kahwin, walaupun dia tahu isteri dia suka laksa. Jom hari ni kita makan laksa Penang. Laksa ikan sekok. Hari ni jom. Besok makan dengan suami lah. Suami dia suka makan apa? Dia suka makan char kway teow telok basuh. Tak tahu siapa basuh pun tak tahu lah, tapi makan lah kan. Macam tu lah kan. Tapi maknanya dia dah tahu dah kan kesukaan-kesukaan dia. Tu ada. Tapi tak nak ulas panjang esok. Kemudian keberkatan pada ilmu. Maksudnya apa? Berkat pada ilmu ni, ilmu yang kita dapat kita sebar panjangkan. Jangan kita rasa kita dekat ASN ni tak boleh. Penting nampak tu. Winning mentality. Bila dia ada winning mentality, dia sanggup berjaya walaupun pun juga yang orang cakap. Kan? Jadi ilmu ni penting. Kalau nak menang saja tapi tak ada ilmu, susah juga. Dia kena ada ilmu. Sebab kata orang, cantik taluk pantai landai, tambak perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kan? Biar ada ilmu tu, kuatlah sikit kita nak berusaha tu. Ada teknik-teknik, kaedah-kaedah tertentu. Macam dululah waktu saya masuk debat dan pidato kan, mentaliti dia kalau masuk nak menang sagu hati, tak payah training. Training berdiri atas pentas macam mana, jarak dengan mikrofon macam ni. Lepas tu sebelum start kita kena sikit macam tu. Lepas tu permulaan kita mesti lain pada orang.
apa yang kita nak cakap, kan, kata-kata kita macam mana nak mengusik perasaan, nak bagi audience make sure dengar pada mula sampai habis. Bukan semua orang boleh bagi orang dengar mula sampai habis, kan. Tu antara perkara kita kena buat. Macam tu jugalah dengan orang belum berlari kan, kita tengok macam mana sebelum start tu. Kita tengok kan, kita tengok muka masing-masing, lepas tu ada yang gegar tak apa benda dia menurun apa tak tahu kan. Lepas tu dia buat gagangan sendiri. Kalau tak sebab tu, kalau tak ada nervous, takkanlah sebelum tembak dia dah lagi dulu. On your mark, get set lagi kan. Jadi lepas ni kita buat peraturan baru. Kalau saya jadi pengurusi Majlis Olimpik dunia kan, saya akan ubah peraturan. Kita tak pakai peluru kapur dah, pakai peluru betul. Siapa lagi dulu tembak, bawa mayat seorang keluar, pumpam awak mayat seorang keluar, kan. Jadi semua on your mark, get set, go. Jalan lalu. Semua orang tak berani nak berlepas kan. Dia dengar betul-betul, fokus. Dia punya nervous, tak apa macam mana, dia punya nervous sampai tahap tu kan. Jadi mana kata tu biasa, nervous tu biasa. Kalau tiba-tiba saya panggil, okey, saya minta puan Anjab, okey, yang no, dia mula, jangan aku nampak. Tu contohlah nervous lah. Kau nak camah lah, suruh orang bangun pula lah, apalah banyak cerita kau dalam hati dia tak cakap. Contoh kan, saya baru tunjuk macam ni, kan. Lepas tu seorang dah pegang tangan aku, dah cakap jangan duduk depan. Sebab apa? Sebab nervous. Nampak? Itu dia cerita. Tapi kalau orang minimum mentality, macam contohlah kita buat team building kan. Saya baru je handle team building hari Sabtu Ahad baru ni untuk grup penyawat awam negeri Perak. Ada 2-3 agensi lah buat dekat Pangkor. Jadi bila kita pecah grup kan, okey, kita nak buat pembentangan. Berebut. Tak apa. Bak aku tulis, kau present. Betul tak kan? Betul. Kan semua berebut nak menulis. Yang penting jangan present. Saya pula lain, tak apa. Kau tulis, biar aku present. Apa kau tulis, lantaklah aku present je ke. Yang tu kan. Sebab malah nak tulis, sanggup tulis tu walaupun tulisan dia tak elok ke, yang penting jangan suruh aku bercakap. Itulah kadang. Kemudian keberkatan pada rumah berkat pun ada, keberkatan pada keluarga pun ada, keberkatan pada persahabatan pun ada, keberkatan kepada kerja, semua ada. Jadi sekarang kita cerita dalam konsep kerja kan. Penyawat awam bekerja. Sebenarnya menjadi penyawat awam ni, minta maaf cakap, kerja taklah banyak sangat sebenarnya. Minta maaf saya cakap. Saya pun penyawat awam kat dulu, taklah sebanyak mana sebenarnya. Kerja tu memang banyak, tapi dalam kapasiti waktu kerja tak banyak pun kerja kita boleh buat. Cuma tanggungjawab dia besar. Kita buat silap sikit, viral, akan diperbesar-besarkan. Cakap swasta dah lama kau buat salah, hari-hari buat salah, tapi bila buat salah dia kena maki dengan bos je. Sakat tu je, sebab tanggungjawab dia dalam syarikat dia je. Tapi kita ni nama baik penyawat awam kan, berikrar dengan lagu-lagu penyawat awam lagi. Kami memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar. Adakah kena nyanyi lagu tu? Tak setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Kat situ sukan kau nak bela macam mana ni? Contohlah kan. Tapi benda tu ada kaitan. Rupanya kita lah benteng Malaysia. Lagu tu lah kan. Lepas tu kena angkat sumpah lagi. Ikrar sumpah kerahsiaan, ikrar integritinya. Tu sign. Kita sign tau. Kita dah berjanji dah. Tak nak duduk belakang dalam ceramah. Tak, ni cakap betul. Kan, kenapa kau berebut nak duduk belakang? Absal. Contohlah. Kita dah janji dah tak nak lewat. Tapi lewat kat datang. Bukan datang ceramah, datang kerja, datang lewat tu. Okey, faham. You all banyak kerja. Kan? Macam tu lah. Tu saya cakap dengan Bos Repah tadi, kita jalan je, on je kan. Dia orang akan datang nanti kan, kita faham. Aku terasa macam tengok wayang pula masuk, lepas tu tengok seat kat mana duduk. Cubalah duduk je tempat kosong. Ini dia bukan tengok seat, dia tengok apa? Tengok muka dia kenal. Cuba kau cari kawan yang lain, tak boleh ke? Kau tak muak dengan muka kawan dia. Itu sebab bila team building kita pecah-pecahkan grup tu, bukan apa kau tak muak, kau masuk toilet pun kan dia.
Sebab konsultan, lawa tak tudung aku, geng-geng kau memang cakap kau elok. Okey, aku pun okey. Lah nyampah. Kita buat bekerja ni untuk mencapai kerja bersungguh-sungguh. Kerja untuk mendapat keredaan. Kerja ni sebagai satu ibadah. Macam mana nak jadikan kerja sebagai satu ibadah? Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik, benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Contohnya kerja kita kerja kat pejabat, benda baik tapi tak diizinkan oleh Allah. Caranya kerja tu kita bagi semua orang buat, sebab kita tak buat apa kan. Sedangkan benda tu kita kena buat. Kita bagi alasan, aku ada benda nak kerja benda lain ni, ada benda aku nak kena kerja, kau tolong buat yang ni boleh. Kawan kita dengan sangka baiknya tolonglah buatkan. Itulah dia. Kita kena percaya sebenarnya semua yang kita buat ni, jangan kita harapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Mudah-mudahan dengan aku kerja ni aku dapat naik pangkat. Kita akan kecewa. Mudah-mudahan ada kebaikan aku dapat dengan aku buat benda baik ni daripada Allah Ta'ala. Tu kita takkan kecewa. Ada je benda baik Tuhan bagi. Contohnya balik-balik rumah, Mama Mama biasa, Bukit Jalil, Mama mana ada mak? Ada ke sini yang panggil anak dia, panggil dia mak dia? Mama, Mami, kampung lonek, Mami nyampah. Jiboy Jiboy apa bondo. Mama, Papa ni kan. Pon sudah apa nak panggil Mama ke? Saya tak dapat menyembunyikan reaksi saya. Yalah. Kan abah kampung, abah. Mak bini tu. Umi kira Arab yalah. Ambil lah. Mama, Papa kampung lah. Kampung Congkau, Papa. Mama, Papa, Mami, Papi. Daddy, Papi. Hai. Aduh, hai. Tak apalah, tak kisahlah. Balik ya. Mama, Mami. Mami. Tak apa, aku nak keluar dialog seterusnya tu. Kan, Mami ni penat berbalik. Mami, alhamdulillah Mami Rizal Peksa Alung dah keluar dah. Ya Allah, anak Mami semua ya Allah. Mami belakang tu, belakang. Ya Allah, bersambung ini, ya Allah. Tu berkat. Kan, kadang kita tak expect tau ganjaran Tuhan bagi kat kita macam mana. Dan kemudian kita takkan buat benda-benda yang menyebabkan kita melakukan kesalahan, yakni dosa. Macam tadi lah, minum bendanya. Ada masa kita nak minum. Dan pejabat kau orang canggih kot, lift kau nampak luar, surau kau canggih kan, kepala paip ambil wuduk sampai 7 aku kira tadi, yang lelaki sebab dia menyengit gitu kan, 7. Ada kursi rehat kat luar, kursi panjang, ada pantry setiap office. Apa jadah kau minum keluar? Ubah selera. Sekarang harga barang tengah susah, ayam dah berapa bulan kita tak makan kan. Cuba kita buat potluck. Seorang bawa sardin, seorang bawa telur, seorang bawa apa, bawa lah benda-benda yang kau nak bawa, yang seorang bawa nasi je. Okey, I masak nasi dan dia memang konsisten bawa nasi, dan dia tak nak bawa benda lain, dia bawa nasi je. Contoh kan, apa salahnya? Seorang bawa air kosong je dalam Tupperware. Buka lah, tak jadi buka pula kau air tu. Dia dah pegang lah air tu, tak jadi, dia letak ada air kan. Contoh lah kan, kita dah ada pantry, kita dah ada ruang, kita dah ada ruang untuk kita makan. Kenapa nak keluar juga? Dia akan menyebabkan kita keluar lambat. Contoh kita nampak benda tu simple tau. Contoh Cik Zawawi Cik Zawawi orang yang sibuk kan, sibuk lah
sibuk lah kan? Saya tak dapat nak gambarkan sibuk apa, tapi sibuk lah dengan dia. Bila pengarah sibuk meeting, kau jangan cakap alah pengarah ni tahu apa, meeting yang teruk kita gitu kan. Sebenarnya tak. Bila dia pergi meeting, dia banyak benda dia kena jawab apa benda yang kita tengah buat tu kita faham. Dan kemudian bila ada satu masa lapang, Cik Zawawi atau Cik Zafar pergi ke jabatan kerajaan yang lain untuk berurusan kat kaunter dan orang tu minum, dan itulah masa yang kau free dan kau tak dapat selesaikan sebab nunggu orang tu dikejap, pegawai tu belum masuk lagi, sekejap pegawai tu tengah ada urusan, maka tak ke dia mengambil hak orang tu sebenarnya kan. Macam tadi saya pun masuk, saya tak ada parking, Samsul debat tak ada parking, aku nak ceramah kat sini, kenapalah setiap hari nasib aku macam ni. Hari tu aku ceramah kat UTM, kereta aku kena klaim. Apa hal Samsul debatnya kereta berjamaah kena klaim? Salah ke aku naik Azia? Ya Allahu Akbar. Dia parking UTM tu dekat Jalan Semarak tu, dekat hotel dia ada resident, UTM resident hotel kan. Parking situ. Balik-balik. Dah, kereta kena klaim. Tunggulah merah padam muka bos tu. Muka pengarah tengok sekejap, saya sekejap. Boleh settlekan cepat, boleh settlekan cepat buka. Tapi tadi bukan salah you all lah. Rupanya saya masuk dekat MSN, patutlah. Tu yang tak ada baki ke? Tak adalah salah you all, salah masuk. Ya. Lepas tu saya dengar, macam mana parking tak ada ni? Lepas tu yang pegawai rela tu tadi, dia dengar, macam mana tak ada parking? Saya marah PA saya. Kita punya tak ada parking. Dia dah mengelak, cik boleh parking dekat parking pelawat tu boleh parking. Rupanya sebelah pagar. Rupanya nampak ni Sukan Negara, rupanya ada pagar tengah tu kan. Kena pusing keluar masuk sebelah. Pun tak ada parking. Kena tunggu sekejap. Dapat kan. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Dia bagi keistimewaan parking sebelah pondok pengawal betul. Ini satu pencapaian sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi makna cepatlah balik macam tu kan. Macam tu kan. Tak, tapi nak bagi tahu sebenarnya apa je yang kita buat, kita jangan buat kesilapan hingga mendatangkan dosa. Persoalan nak kita tanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. So kerja betul-betul. Kan? Dan kalau kita tengok pekerjaan itu mestilah disertakan dengan niat untuk mendapatkan keredaan daripada Allah. Pertama. Kedua, kerja kita mestilah perbuatan yang harus dan tidak bertentangan dengan syarak. Jangan tipu klaim. Jangan tipu overtime. Tiba-tiba dia overtime. Dan contoh tipu overtime ni, bukan betul kita buat overtime tu betul. Benda boleh siap waktu kerja, kita tangguhkan buat pada overtime. Itu pun dosa. Saya saja ni biarlah buat petang lah. Sedangkan kita boleh siapkan pada waktu kerja. Itu sebenarnya ramai tak perasan. Kemudian kita guna kertas untuk tujuan peribadi. Nak kira duit loan kita tinggal berapa, kita tarik kertas A4 pejabat. Kan? Kita pun kira. Okey lah, boleh settle bulan ni. Selain itu pun amanah sebenarnya, bukan kita punya. Gunalah handphone kita. Kan? Guna handphone kita kira. Macam tadi lah ambil gambar. Pakai handphone masing-masing, dia kata kan. Sebab dia tahu kalau handphone kawan ni susah nak dapat beli gambar tu. Kan, berminta, bagilah gambar tadi. Payah betul kan. Tak apalah, yang penting ikhlas. Kan, tadi gambar yang dah ambil gambar, dan dia tu sebab dia dah tak ada rasa nak dengar ceramah, gambar dah ada. Ni pun saya tengok status dah keluar, dan Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Ada dah status dalam IG kau kan. Tu yang penting berlumba, siapa dulu kan. Si ada komen hujung hashtag kau ada kan. Kemudian tidak meninggalkan perkara wajib seperti solat. Maknanya kita jaga solat kita kan. Begitu menghasilkan kerja yang berkualiti, lepas tu dilaksanakan dengan tekun, cekap dan sungguh-sungguh, kemudian berasaskan prinsip syariat, antaranya amanah dan bertanggungjawab. Dan bila kita buat salah, ngaku salah, jangan kita salahkan orang. Kenapa tak saya kerja? Tak, benda ni bukan saya ni, sepatutnya dia buat ni. Saya buat tu habis baik, saya boleh buat lah. So jangan salahkan saya, salahkan dia. Kita kena tanggungjawab. Jangan jadi cerita bangau. Kenapa bangau kurus?
Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Perut sakit besar. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kayu api basah besar. Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Tak makan. Jadi Cik Zawawi dengan Puan Zuraifah, alhamdulillah mereka ingat lagi lagu tu. Saya cuba je tadi nak tengok beri je menjawabnya. Bersungguh-sungguh siapkan klip mata. Lepasnya apa. Dia jawab, dia ulang walaupun dia tahu jawapan tu tak logik. Sejak bila hujan turun katak panggil? Sejak bila? Hujan turun sebab katak panggil. Berani jawab apa ni? Jawablah. Kalau tiba tanya, apa pandangan puan? Kenapa hujan turun dia? Katak panggil. Jawablah. Jawab. Tak. Bersungguh-sungguh jawab kan. Kebau sakit perut lah, apa benda lah. Kau pakai pun ambil tiger balm, sapu, settle. Apa masalah? Kalau kita nampak apa ni kebau tepi jalan tu macam ni, sebenarnya lagu tu orang dulu-dulu nak ajar kita jangan menyalahkan orang. Yang lembu salahkan dia ni, yang itik salahkan dia ni, yang ni salahkan ni, salah. Akhirnya ular juga yang mengaku kesalahan dia. Adalah tanggungjawab. Gentle. 3 kali dia ulang dengan orang tu. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Hujung tu yang tak dijedahkan pada orang. Ada rakaman sulit. Hujung tu dah dipadamkan. So what? Dia kata. Dia memang makanan aku. Dan bila kata memang makanan aku, dia ulang 3 kali, orang dah tak ada soalan nak tanya lah. Itu sebab anak kita diikut perangai kita bila gemar menyalahkan orang. Kenapa sekolah sini mak suruh? Kenapa hisap okok ni? Ayah hisap. Semua salah orang lain. Kenapa tak siap kerja ni? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Engkau bagi kenapa? Dah dia minta. Tak selesai. Tapi cuba kalau anak tu mengaku, kenapa kamu tak siap kerja ni? Cikgu, dia memang masalah saya. Hukum saya, cikgu. Hukum saya. Cikgu memandang drama sangat. Kamu ni mengaku pula. Aduh. Kamu ni kan cikgu? Kenapa? Jangan salahkan dia, cikgu. Saya yang ambil buku dia. Kamu berdua ni kan cikgu? Kenapa? Jangan salahkan mereka, cikgu. Saya yang hasut mereka jadi begini. Kamu cikgu dah berebut aku salah. Dah cikgu tanya je. Tak jadi, cikgu marah. Aku salah. Macam lelaki dengan perempuan lah. Orang lelaki dia tak suka memanjangkan perkara, dia akan mengaku salah. Tu lelaki walaupun dia pengarah. Lelaki pengarah bahagian prestasi. Contoh kan. Macam saya dulu pengarah undang kot, legal advisor kot, pengarah undang dan penguasaan. Bila bergaduh dengan isteri sampai satu tahap, okey, salah abang. Tak kira lah salah siapa pun, salah abang. Okey, ambil lah ni salah abang, boleh tak? Okey. Tapi drama sangat. Orang lelaki macam tu dia tak sukalah pening-pening kepala. Okey, dah salah abang. Okey, dah diam. Salah abang. Okey. Tapi orang perempuan. Okeylah, saya minta maaf. Memang salah saya. Tapi awak tahu kan kenapa saya buat macam ni? La ilaha illallah, nak juga. Apa hal kau ni? Kenapa nak hurai lagi? Mengaku sudahlah, kan? Kemudian dalam bekerja, hindarkan diri daripada perasaan-perasaan yang tidak baik ke tempat kerja. Buang perasaan tamak. Kita dah dapat anugerah tu, sudahlah. Nak jadi anugerah tu tahun depan, tak apalah, bagilah orang lain pula. Lepas tu tak boleh terima pula. Lepas tu belagak, tak payah sombong. Ini semua sementara je. Contohnya, tiba-tiba dapat anugerah khidmat cemerlang. Ada ke APC? Ada kan? Tiba-tiba dapat APC, lepas tu semua perhatikan dia. Kau tengok. Dia boleh dapat APC tu, tau. Bukan buat kerja pun, tau. Macam mana dia boleh dapat?
Turun kan. Elok kita tak dapat, orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Senang. Tak ada banyak cerita. Tak adalah. Daripada orang tengok kita kan, ada tak kebaikannya kita tak dapat. Dapat anugerah hikmat cemerlang kan. Tapi kita dapat menarik. Contohlah, mana bahagian human resource mana? Mana bahagian HR? Mana dia? Masya Allah, tunjuk Dia yang tunggu saya tadi. Terima kasih banyak. Setia dia tunggu kat depan tu. Mana kan. Dia bagian HR. Dia dah nampak dah senarai penerima APC tahun tu. Dia paling awal dapat. Tengok, sulit dan rahsia. Tinjau. Betul tak? Ngaku. Yang best tu. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau ingat aku tak tahu? Aku tahu. Kau nak belanja aku apa? Belanja apa ni? Aku tak faham lah. Tanyalah, kau dapat APC tahun ni. Mana yang kau? Aku dah tengok senarai kau tangan aku ni. Betul ke weh? Ya ke? Ya, tapi ingat jangan cerita dengan orang. Ini sulit dan rahsia. Lepas tu semua orang dah tahu. Bila semua orang dah tahu, tanyalah. Bila nak belanja. Dapatkan banyak pun. So kita tengok APC ni pertama dapat apa? Tak sebutlah sijil. Jangan nampak sangat aku nak duit tu. Pertama sijil. Sijil tengok sahaknya. Yang kedua, barulah duit berapa? 1,000. Bila dah semua minta belanja, apa yang tinggal? Itu yang muka naik atas pentas kan, dapat dengan pengarahnya yang muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Kan? Itu sebabnya kalau saya cadang, banyak dah agensi yang ikut saya beritahu cadangan saya tambah anugerah. Walaupun tak dapat duit, supaya dia orang akan rasa motivated lah, dia rasa macam semangat nak kerja. Contohnya markah SKT 90 ke atas pun dapat sijil, so you all boleh frame kan, gantung kat rumah atau letak kat pejabat. Betul, kumpulkan setiap tahun. Mana tak dapat apa, tapi dia ada sijil, konsisten. Kemudian tak pernah MC tahun yang dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik dah, muntah darah dah ni weh. Jangan nanti tak dapat sijil. Dapat sijil nanti. Sanggup dia akan terus kerja. Nampak? Yang ketiga, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Wah kan, tambah anugerah. Balik anak tanya, Bah, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat je pergi kerja. Ada caranya. Wah, hajarnya bapak. Kau dah lah lambat, kau ajarlah budak tu caranya. Contoh. Betul. Kan? Pekerja contoh, pekerja misali, pekerja misalnya. Buat anugerah-anugerah tu tambahan supaya dia tak adalah. Begitu juga dia kadang-kadang ada satu lagi, dia satu tamak, kedua sombong. Sombong ni nak sombongkan apa? Kedudukan kita. Sampai masa berlalu. Saya tak pernah bangga dengan saya Samsul Debat, tak ada. Tak ada. Saya sama je macam dulu, tak ada. Naik Azia okey je. Tu yang saya sampai dekat Kuantan tu, naik Azia tu turun, dia pergi cuci kereta tu, dia turun, saya turun, dia jalan. Kereta jalan. Penganjur boleh cakap, steady Ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Oi, kereta aku tu, saya kata. Kau bayangkan tu betapa tergurisnya hati ni. Punya lawa kita Azia aku. Cakap Grab kau ngasam betul. Tapi saya okey je. Okey. Saya pernah camah kat perumahan polis kat Sungai Besi. Ustaz lepas tol Sungai Besi, Ustaz berhenti dulu tepi. Tengah jam ni Ustaz. Berhenti tepi, rupanya dia escort. 2 motor Peronda polis, 1 kereta Preve polis. Escort Azia. Yang mengeskot tu lagi besar daripada yang kena eskot. Begini. Macam menteri weh, ke tepi semua. Mak seronok.
Masa tu semua orang cakap, "Ui, dia ikut Azian lah." Tak. Masa tu semua orang cakap, "Berani betul Azian ikut polis ni." Sebab dia tak fikir mau polis tak ikut Azian tu kan. Tapi okey, yang penting kita bahagia. Bila naik Azian dengan wife saya, masing-masing badan dah bukan kecil. Naik Azian kejap, dah belaga. Kadang-kadang tak jadi keluar. Kita makan kat rumah aje lah. Yang faham tak faham, lantak lah kau, tak nak aku nak explain lah. Macam tu lah. Betul tak? Naik Azian ni mesra. Naik kereta kecil ni, kelebihan dia. Tapi janganlah, kalau anak dah ramai, janganlah bawa berjalan naik kereta tu. Itu kereta tu kalau naik berdua boleh lah. Kalau bawa anak-anak dah lah ramai. Gili-gili ambil oksigen. Kau pula Long. Long pula keluar. Kau lah kat cermin tu teruk sangat. Tu kufur nikmat nama dia. Kau naiklah kereta lain. Naik kereta lain. Dan rezeki yang kita dapatkan mestilah baik dengan cara yang baik, kan? Rezeki tu mestilah rezeki yang baik. Maknanya dengan cara yang baik. Maknanya kerja tu kerja elok-elok, bukan main-main tapi dapat gaji juga. So saya kata, soalan nak kita tanya, bagaimana menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Cucuk setiap bulan kadang-kadang pernah kan, dapat duit, ya Allah, berlebih lagi. Masa dah bayar dah semua bil. Apa lagi belum bayar? Bertukar wallet dengan suami dia. Nah, suami nak tak cukup, mana pergi duit aku? Itu takkan berlaku lah. Kau ia pun kau sayang, takkan sama jenis wallet kan? Takkan sama kan? Kan? Begitu juga mestilah cari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal tak menyebabkan rezeki, tak menyebabkan tidak mengandung kederhakaan pada Allah. Kedua, bersih tidak menyebabkan kita lupa pada Allah. Lurus pula tidak menyebabkan kita melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala marah kat kita. Kemudian begitu juga kalau kita tengok rezeki ni, proses nak dapat pun mesti baik. Caranya mesti baik. Macam kita tengok kisah Robin Hood. Robin Hood dia nak tolong orang susah. Betul dah. Tetapi cara dia tu, cara dia mencuri daripada orang kaya tu tak boleh. Macam ada orang kan, dia kata dia berdoa, dia nak doakan orang. So dia letakkan yuran. Doa macam ni berapa ratus bayar. Doa ni berapa ribu. Doa nak mengandung berapa. Doa ni berapa. So tak boleh lah mempergunakan agama untuk tujuan tu. Walaupun matlamat dia baik kan, tapi cara nak charge orang tu, itu tak berapa kena lah kan. Itu kadang-kadang ikhlas ni susah tau. Ikhlas ni susah. Tu sebab kadang kita pergi sembahyang jenazah kan, pergi sembahyang jenazah, mula ikhlas lah, ikhlas sembahyang jenazah ni, tiba-tiba lalu keluarga dia masa duit dalam poket kan, letak sembahyang jenazah tu dah habis tu, tak letak automatik ni berapa agaknya. Tadi kelas ni berapa agaknya, buka singgit. Kalau setakat singgit tak payah bagi pun tak apa. Tengok ayat dah habis ikhlas. Nampak tak? Tu buang perasaan tamak, buang perasaan sombong. Yang kita ada ni semua sementara sifatnya. Puan Zuraifah tiba-tiba dah 10 tahun, 13 tahun, 20 tahun dia berada di ISN. Dulu namanya bukan Isen, nama dia nama It Isn't dulu nama dia. Nama dia bukan ISN dulu. Dulu tak apa namanya. Dulu apa namanya? Oh, memang ISN. Okay. Dah 20 tahun dah ISN ni. Institut Sukan Negara ni. Lebih dah. Dah 20 tahun. Dan dia sedang menghitung hari. Lagi berapa tahun lagi dah nak pencen. Agak macam tu lah. Dia dah cukup dah servis tu. Kalau ikut kan, paling kurang 22 ke 20 tahun kot. Dah boleh pencen dah. Ikutkan lah. Kan? Mulalah orang belakang. Yes. Siapa akan gantikan dia agaknya? Tak, bukan tu. Nak tunjukkan betapa sementaranya. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang. Ada dua PA, seorang India, seorang Melayu. Saya ada 80 orang penguatkuasa bawah saya. Saya ada 8 orang pembantu takbir. Saya ada 10 orang bailiff, notice server untuk saya. Masuk bertabik, berkawat depan saya. Berebut nak tolong angkat beg bawa masuk dekat pejabat. Tapi sementara sampai masa saya dah ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Betul. Sementara kita nak sombong-sombong buat apa? Jawatan sementara. Satu kali mengundi 3 Perdana Menteri kita dapat. Contohlah kan, betapa sementaranya kan, betul tak kan? Tak lama lagi nak election. Mungkin akan tukar lagi. Mana kita tahu? Kan? Jadi sekarang ni tak usah kita belagak-belagak dengan apa kita ada.
Kita nampak, besarnya rumah tu kan tak? Dekat kampung, kawasan taman perumahan kita dulu. Ni rumah besar, kalau aku ada duit, aku nak buat rumah macam ni. Sekarang kita tak heran dah rumah tu. Lambat rumah lagi besar pada rumah tu. Tu dia. Tak perlu nak sombong-sombong pun. Sampai masa benda tu akan lapuk. Kereta baru. Berapa hari rasa baru? Cuba cakap dengan saya. Berapa hari rasa kereta tu kereta baru? Tak sabar nak duduk dalam kereta. Kalau nak tidur dalam kereta tu. Keluar, Assalamualaikum, jam. Cik, tu macam ni. Jam, sihat. Cik, tak pernah tegur orang tu. Hari tu tegur pula, supaya orang tu tegur kata, kereta baru. Tak adalah. Dah 2 hari dah. Cik, dah 2 hari. Kan? Punya belagaknya. Tapi pada momen kita bayar duit kereta tu kali pertama, dah mula kebosanan dah sampai. Apatah lagi ketika hari jadi dia sampai. Bayar road tax, insurans dia. Serentak pula tu dengan kereta-kereta lain. Kan? Sebab tak payahlah. Bawa motor baru, berapa lama? Dulu orang berlagak dengan RZ. Zap RZ. Tu zaman sekolah lah, RZ. Tiba-tiba Y suku. Y setengah dah keluar. Y 3/4 belum lagi. Y 4/4. Ini tak, memang zaman dia. Ingat tak dulu? Macam baru semalam saya tengok Roshamno jadi hero. Tiba-tiba dah berlakon jadi ayah. Sekejap je. Amitabh Bachchan jadi hero, dah jadi ayah, jadi atuk. Sekejap je masa berlalu. Tak sah kita sombong. Sombong, isteri I paling pandai masak sekali. I tak main lah makan kat kedai. Besok tu dia makan kat kedai. Faham? Rumah aku meninggal tadi. Suami I bagi I 2K sebulan. You ada? 2,000 suami bagi sebulan. You ada? Cik. Malam tu suami mati tercakik sudu. Omong-omong ramai menyorit panggil lagi. Abang! Kak! Tercakik mati. Cakik sudu. Hilang 2,000 sebulan. Garang bona dengan suami. Kita tengok jangan garang dengan suami tau. Untuk makluman. Kajian dah keluar tau. Dalam suami dengan isteri ni, suami akan mati dulu. Cepat lambat, you kena bersedia. Saya tu camah dekat pusat aktiviti warga emas kat Jempol. Saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan. Saya kata, lelaki tak ada ke? Habis mati dah. Orang tu. Makcik tu jawab terus tu, aku tak tahan. 5 minit aku berhenti ceramah tu, tergelak. Gila tu makcik ni. Jawab terus lah tu. Lelaki habis mati dah. Katakan. Tinggal perempuan aja. Aduh, kasihan. Jadi, layan suami sebaiknya. Andai kata dia mati malam ini, kita tak menyesal. Kita sempat melayan kehendak dia. Masak lauk favourite dia. Saya masak lauk kegemaran abang. Kau sedih ni kenapa? Takut abang mati malam ni. Langsung dia tak makan malam tu. Kau jangan cakap macam tu. Masak je lauk kegemaran dia tu. Happy lah dia. Pagi telur mata kabau. Tengah hari telur masak kicap. Malam telur dadah. Telur. Nek hanyi mulut lelaki kau tidur. Dia tidur berdongku tu, keluarlah ayam dari mulut. Banyak telur makan. Tu jangan sombong. Macam penyanyian, je tengok penyanyian. Tu suara sedap. Tengok, tak kisahlah, saya tak nak sebutlah nama penyanyi tu. Sebab penyanyi pun tengok live saya ni. Sampai masa dia masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak menyanyi. Nafas dah tak sampai. Penyanyi tu, Datuk Nora tu, dia berbual dengan saya. Dia kata, bila kita dah meningkat usia, kita kena ubah tone kita tu. Dia punya notes tu pun dia tak boleh nak ambil yang high-high tu, dia akan rendah. Jadi dia nampak macam tinggi, tapi tak sebenarnya. Kena adjust. Nampak? Sampai masa. Kan? Dulu, kita, siapa sangka kan? Dulu kita sangka kaset kita terbaik. Kita sombong, tak bagi orang pinjam pun kaset kita. Sudah memang tak siapa nak pinjam kaset kau. Memang tak akan kaset lah. Lepas tu CD. Lepas tu DVD. Blu-ray. Sekali pen drive. Dulu Walkman. Walk with the man. Walkman. Chargeable battery. Kan kalau battery tu dah weak kan kena dengar. Engkau lah. Ingat tak dulu? Sekarang dah tak dengar dah bunyi tu. Kan sekarang tiba-tiba padamnya phone kan. Dekat phone boleh dengar lagu. Tak pernah terfikir tu. Tak pernah terfikir pun dekat telefon boleh tengok. Teknologi. Dan begitu juga
buang tamak, buang sombong, dan ketiga, buang perasaan dengki. Dengki inilah yang banyak merosakkan organisasi. Saya baru je berjumpa dengan satu organisasi semalam. Dia jumpa saya, dia bincang pasal bagaimana jabatan dia diserbu oleh SPRM. Jadi menyebabkan, saya tak nak sebutlah jabatan mana, menyebabkan ahli-ahli organisasi tu rasa down, macam tak nak pergi kerja, macam nak berhenti kerja sebab habis semua kena tanya, dia persoalkan, kena ni. Untuk makluman semua, dia minta saya lah bagi motivation balik. Saya kata boleh, tapi kena makan masa, kena buat mungkin kuliah bulanan. Saya tak boleh datang sekali nak pulih kan, tak boleh lah. Melainkan you all nak buat team building, boleh lah, mungkin kita cuba dalam tempoh 3 hari tu. Sebab staff rasa down sangat, sebab dia buat kerja elok, sebabkan seorang buat hal, habis semua yang dia petikaikan. Selama ni yang kita buat tu betul tu pun dah jadi salah dah. Itu antaranya. Dan untuk makluman semua, kebanyakan kes yang bila saya tengok lah kan, yang melibatkan kes-kes salah laku yang sampai audit negara, sampai pada SPRM dan sebagainya, bukan berpunca pada luar pun, berpunca pada dalam organisasi sendiri. Dia tak puas tengok orang tu, dia bagi. Dia tak kisah walaupun itu menyebabkan organisasi itu dilabel, organisasi itu dikritik teruk, dan akhirnya sampai tiba tukar menteri baru dah lupuskan organisasi itu, wujud ke organisasi lain. Itu yang kita tak fikir kadang-kadang sebenarnya lah. Jadi sebenarnya kadang tu sebab hubungan tu kena baik, jangan dengki-dengki. Sepatutnya, contoh nak beritahu standard Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kita kenal Ustaz Syed Abdul Kadir. Ustaz Syed Abdul Kadir kata, kalau dalam hati kita mendengar, kita dengar ada sahabat kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa, maknanya dengki dah ada. Saya ulang balik. Contohlah, Puan Zuraifah disahkan mengandung. Anak yang berapa orang anak Puan Zuraifah berapa orang? Berapa orang anak dah? 2. Tiba-tiba dia dapat anak ketiga. Contoh. Dengar-dengar Puan Zuraifah mengandung lagi lah. Contoh. Ini satu kegembiraan sebenarnya. Tapi ada dengar tu. Ataupun eloklah, dia tak rasa apa, makna dengki dah ada. Dengar dia beli kereta baru. Biasalah tu, orang lain pun ada tak beli kereta baru. Maknanya dengki dah ada. Bila tak rasa apa, dengki dah ada. Tapi kalau kita petikai, confirm dengki dah ada. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar-dengar anak dia SPM dapat semua A, macam anak dia seorang pandai. Dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu, kau percayalah tu. Cubalah dengar-dengar dia naik pangkat, ya ke? Apa-apa hal, boleh minta tolong dengan dia. Ya Allah, nak jumpa dia lah, nak cakap tahniah. Dia rasa gembira. Dengar-dengar dia kahwin lagi, ya ke? Ya Allah, rezeki. Betul tak? Orang lain tak boleh kau rasa gembira. Ni nampak ni, dengan ni dia kahwin 3 orang satu majlis. Yang cakap, Alhamdulillah, semoga bahagia, panjang umur, dimurahkan rezeki, macam tu. Gatal, nak mati, mampus lagi baik, jangan. Jangan. Lepas tu jangan cakap, tak ada dah, kalau aku tak percaya lah pada konsep-konsep ni, kahwin lebih ni, tak ada dah. Laki aku tak ada dah, aku tak akan. Salah macam tu. Kita doa, ya Allah, semoga pasangan ni berbahagia ya Allah, tapi ya Allah, jangan kau uji aku macam ni ya Allah, aku tak kuat ya Allah. Macam tu doa. Kalau ya pun jangan lebih 2 ya Allah. Boleh macam tu? Boleh tak? Saya ulang balik. Adalah, maknanya jangan nampak orang lain doa semoga dia bahagia macam tu. Tapi kalau untuk kita jangan, kalau aku tak alam kau. Tak ada mana, kau tengoklah, kau tengok berapa lama. Itu doa. Doa yang baik-baik. Ada seorang tu dia kahwin 3 tu satu majlis tu. Kat mana? Kat Perak kot. Aku terima nikah ni sah dia pun pusing. Aku terima nikah ni sah pusing. 3 satu majlis. Rumah dia beli, rumah teres tu, selang satu rumah. Isteri dia dalam akaun dah ada dah RM100,000 seorang. ASB.
Macam tu okey tak? Kalau macam tu okey lah. Kereta dah siap dah seorang sebiji. Okey kan? Saya okey Ustaz akan poligami ni dengan 3 syarat. Pertamanya adil, kedua bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Itu jawapan dia. Yang tang ketiga tak tahan. Tak kisahlah, okey. Jadi dalam bab tu jangan dengki-dengki. Dengki ni kalau kita faham maksud dia. Dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dia. Jadi kesimpulan dia, kerja kuat-kuat. Kerja betul-betul. The do and the don'ts jaga. Benda tak boleh buat, jangan buat. Keluar perkeliling. Mulai beberapa bulan, pekerja-pekerja dikenaki buat begini-begini. Pekerja tidak boleh lagi begini-begini. Tiba-tiba dengar suara, akak ni dah nak pencen, kau yang muda ni buat lah. Ayat dia. Apa hal lah pula? Dia tak ada tuju pun, memang tuju untuk semua. Kena buat. Okay, dan begitu juga saya nak kongsikan 7 tanda keberkatan rezeki kita. Pertama, rezeki rasa cukup. Alhamdulillah. Itu sebab Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga sebut, orang yang paling kaya adalah orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu pertama. Tak salah. Rumah kecil okey, naik motor okey, kan? Anak kita 2, Alhamdulillah. Belum ada anak, Alhamdulillah. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi rezeki lain. Sabar. Mungkin Allah bagi kita pulang berbakti pada mak ayah kita dulu. Tak apa. Sangka baik je dengan Allah bagi kat kita tu. Kan? Kita kerja kita tu aje. Daripada dulu tak naik-naik. Aku je fed up lah, rasa nak berhenti lah. Dekat luar sana ramai orang tak ada kerja. Kena fikir tu je. Fikir macam tu. Dia rasa cukup. Yang kedua, rumah tangga dia rasa tenang, aman, bahagia. Betul ke saya dah gemuk bang? Ya Allah, soalan susah kau tanya aku ni. Kenapa kau susahkan abang soalan ni? Tak boleh kau pandang kepada cermin tu, ha? Kan? Dulu kita boleh sebelah-sebelah, abang siap rambut, kau betul tudung. Sekarang abang dah tak nampak image abang bila kau betulkan tudung. Takkan kau tak faham? Perlu kau menjawab soalan tu? Dia bahagia walaupun suami dia penat, balik lewat, sibuk, ceramah sana sini. Tapi teruk-teruk suami dia setiap petang kalau balik tak pernah lupa bawa balik kuih couple. Kuih cakui kan couple tu. Kuih tu melekap 2 tu kan. Bahagia. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna. Anak, oh lala. Bahagia tak? Bahagia. Suami balik tengok isteri tengah basuh pinggan. Sayang dah. Sudah. Dah. Pergi masuk dalam mandi, biar abang sambung. Isteri basuh pinggan tadi dengan tudung, baju kurung sepasang warna biru, masih lagi tak buka lagi. Pengarah bahagian pengurusan kan. Dah. Pergi masuk dalam. Abang, tak apa, abang sambung. Bahagia tak rasa? Bahagia tak? Bahagia walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Dia akan rasa bahagia sangat. Ataupun suami balik, sayang, tengok suami dia yang sibuk ni, dia bila bahagian prestasi, dia pun kena jaga prestasi dekat rumah tu. Sayang ni, dia balik cakap dengan isteri dia, ni ambil ni voucher spa muslimah tu. So, pergi massage, cuci rambut, pedicure, manicure, pergi sana. Hari Sabtu ni pergi. Abang, habis anak kita macam mana? Anak abang jaga. Pergi. Abang ni susahkan abang aja. Tak ada susahnya, abang bookingnya kau bayarlah sendiri. Wang asamnya jantan. Ha? Bayar sendiri baik tak ya? Tak adalah, abang dah bayar kan dah. Pergi. Sono tak? Sono. Tu bahagia. Yang ketiga,
Tanda rezeki berkat adalah bila suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Kita senang dengan orang, orang pun senang dengan kita. Keempat, kita mudah nak menjalankan perintah Allah kat tempat kerja. Itu pun tanda rezeki berkat. Yang kelima, anak berjaya dalam bidang dia. Ambil 10 subjek, dapat 13 A. Berlebih pula A dia. Pecahan tak wajar. Salah print rupanya. Tak kira lah, tapi banyak betul anak aku, ya Allah. Kerana mungkin bukan dalam akademik, tadi dalam kemahiran pun dia cerdik. Anak-anak kita balik, apa benda yang terlepas kira ke apa? Nombor 1, saya ulang balik, nombor 1. Tak tertinggal apa, poin apa tak macam dia tanya kawan-kawan ni nak mula, tak aku nak tahu. Tak, aku dengar lah kau cakap apa semua, aku dengar lah. Tadi bukan aku tak dengar, aku cakap tingginya aku dengar tau. Kau mengumpat aku tadi. Lepas tu dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul tu semua. Yalah, nombor. Okey, dapat 1, 2, 3, 4 dapat. Okey. Jadi makna kata anak kita berjaya dalam bidang kemahiran. Dia masuk institut kemahiran. Dia tengok aircon tu, dia tahu ni belum on, ni dah on, dia tahu. Itu tak payah belajar pun tahu. Tak kisahlah, tapi dia pandai lah wiring, apa painting, semua dia pandai lah. Buka bengkel kat kampung dia. Ada dekat staff budak-budak IKBN, ada seorang tu. Dia balik kampung dia dah buka satu bengkel workshop cantik, bengkel dia besar, dan dia boleh upah lagi 10 orang budak kampung dia lagi. Kemudian rumah kita sering kali dizarahi, itu pun tanda keberkatan juga. Sekejap ada je orang datang. Itu tak termasuk tin Shopee. Itu tak termasuk. Hari-hari orang datang rumah kita, bang, itu kau order, kau jangan kira. Dan begitu juga yang ketujuh adalah apabila doa kita sering kali dimakbulkan. Jadi pesanan saya kepada semua dalam bekerja ni, kejarlah keberkatan, bahagia. Kadang-kadang kan kita dapat tengok anak kita kan, kita dapat duduk makan sama dengan anak kita, itu pun berkat namanya. Balik rumah isteri tak menyakitkan hati, berkat. Balik aja suami tu ada tangan, ampang, ada serah tu balik, ingat dah tak tahu nak balik lah. Ingat rumah ni hotel apa, tolong check in. Rumah dia ni mengundang ni. Balik, abang, mesti abang penat kan? Abang nak kopi, tea, omi. Suami balik tu dia apa? Abang nak peluk. Suami tak biasa. Dia tak bagi warning, dia tu buat macam tu je. Suami reverse 3 langkah ke belakang. Dia tengok balik nombor rumah dia. Aku rasa betul dah rumah aku. Dan kau main buat ni, bagilah warning dulu sebelum buat. Abang ni kan, saya lah ni. Yalah. Tengok abang pun tahu. Ini tak tanya, abang berbalik. Dia memang berbalik, kau tanya ni. Abang berbalik? Tak. Bu nak pergi, buta. Kena jawab. Kena mendapat kan. Siapa yang minta tadi? Abang nak minum apa? Kau dah kahwin dengan dia 25 tahun, 30 tahun, kau tak tahu ke dia suka minum apa? Abang nak minum apa? Kau ambil racun tikus apa dekat dapur tu, kau bawa keluar. Kau dah tahu dia suka kan? Bagi abang kopi ais tapi tak nak susu. Dia bergurau. Memanglah tak ada susu. Aku marah, dia buat apa? Nampak tak? Abang, ya. Tengok abang pun tahu. Pasti abang lapar kan? Tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang ni, langsung hilang lapar. Abang ni, macam tu tahu saya nak masak ni. Kau tak masak? Tak adalah, gurau je. Alah, tak boleh gurau, duk surau dia. Nampak tak? Cari keberkatan dalam kehidupan kita, cari keberkatan dalam rezeki kita. Ya, insya-Allah. Dengan itu kita akan rasa tenang, kita akan rasa gembira. Ada orang tu pencen grade 19, sampai pencen dia 19 tapi dia happy. Dan orang semua sayang dengan dia, suka dekat dia sebab dia tak pernah mungut pun. Letaklah dekat departmen mana pun, dia bekerja dengan ikhlas.
Dan akhirnya bila tengok hidup dia penuh dengan kejayaan, anak-anak semua berjaya, isteri dia pun isteri yang baik, suami dia suami yang sangat romantik. Contohlah, tak terbayar dengan duit tadi, yang APC yang dapat RM1,000 tadi tak terbayar. Ya, jangan kita risau. Sebab apa? Kita mengharapkan pengiktirafan pada Allah, bukan manusia. Ya, sebab manusia ni terhad. Maksudnya Puan Zuraifah dia tak boleh nak ingat semua. Dia tak boleh nak fikir, mungkin dia akan cubalah. Dia cuba dah nak bagi pengiktirafan tu pada semua. Tapi yang dia nampak orang ni yang menonjol, bagi orang ni, bagi orang ni. Kita pula ingat, tak ada dah, takkan dapat, kita dah tengok lah. Kalau ada Puan Zuraifah, memang itu je lah yang dia nampak. Tengah-tengahnya tu kan ayat kan. Tak, kita kena redha. Dia manusia. Tapi kita harapkan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik, pihak penganyur menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu saja daripada saya. Apa-apa pun kerja dengan baik, kerja sama-sama, jangan dengki-dengki, jangan tamak-tamak, jangan sombong-sombong. Kerja sama, bersama-sama. Kita dah duduk sini, saya difahamkan ISN close service. So kerja elok-elok. Kerja kat sini sampai kesudahan. Kerja baik-baik.